Okey, Assalamualaikum. Okey, hari ini saya akan menemu bual mentor saya dalam aktiviti pembayangan kerjaya. Saya perkenalkan di sini ialah Encik Hafiz. Okey, Encik Hafiz boleh tak perkenalkan diri serba sedikit? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pertamanya terima kasih Encik Hafizi sudi bertandang ke pejabat kami Syamil Travel and Tour di Sungai Buloh. Alhamdulillah, terima kasih juga atas pemilihan orang kata apa, mentor untuk atas Encik ini. InsyaAllah saya akan kongsi sedikit apa yang saya boleh bantu, insyaAllah. Dan pertama, saya adalah Abdul Hafiz bin Abdul Rahman, umur 31 tahun, antara orang kata tulang belakang ataupun peneraju company ini, syarikat ini. Okey, sekarang saya akan teruskan dengan kita punya perbualan dengan soalan-soalan yang saya sediakan. Okey, soalan pertama, bagaimanakah Encik mula menceburi bidang ni? Oh, mula-mula. Okey, asal saya hanya kerani saja, ataupun pembantu syarikat di sebuah travel agent yang lain yang dahulu pada tahun 2012. Bermula kerja 2012 dan perjalanannya pasang surut. So alhamdulillah tahun 2020 di sinilah tempat saya. Saya bermula dari bawah. Okay, soalan seterusnya, apakah perkara yang membuatkan Encik minat kepada kerjaya ni dan apa benda yang Encik tidak suka dalam bidang ni, kerjaya ni? Okay. Satu, bila kata industri travel, minat dia mestilah kena minat travel lah. Takkan kalau nak duduk rumah tak kenalah dengan kerjaan ni. Itu satu, dari segi minat. Dan satu lagi adalah bagi yang orang yang dalam industri travel ni, adalah satu jiwa dia adalah lebih tak boleh duduk diam. Dia tak boleh duduk diam, ada je benda yang kalau tak ke sini, ke sana, macam tu, lebih kurang. Dan ada juga yang dalam travel agent ni juga ada yang jenis memang dia minat duduk office lah, tu lain lah. Cuma yang pattern dia adalah orang kaki jalan, orang kaki jalan. Dan satu lagi adalah yang apa tadi, kurang tidak apa minat dengan bidang ni. Satu, kita adalah syarikat travel adalah berkaitan servis ataupun perkhidmatan. So kita akan berinteraksi dengan tak kira orang lah. Kita akan jumpa berbagai ragam orang yang biasanya kita pun manusia. Ada benda yang kita pun tak suka, orang lain pun tak suka. So sama-sama ada benda yang kita kurang sama sendiri. Tapi lebih kepada ialah yang bila yang saya tak suka adalah lebih pada mungkin heavy ataupun berkaitan emosi lah. Macam itulah. Okay. Soalan seterusnya, boleh tak uraikan sedikit tugasan harian Encik pada setiap minggu di dalam syarikat ni lah? Okay, tugasan harian. Tugasan harian saya adalah saya lebih adalah pada lebih pada banyak dealing ataupun berurusan dengan pihak vendor, airline. Kalau dalam itu dalam tour lah, ataupun yang umrah mungkin dengan muassasah, dengan owner hotel. Dan biasanya kita hanya deal dengan pihak pengurusan tertinggi, maksudnya company to company lah. Itu yang saya berurusan lah. Soalan seterusnya, apakah kemahiran yang penting untuk menjalankan tugas yang berkesan dalam kerjaya atau bidang ni? Okay, kemahiran. Soalan ni subjektif sangat lah. Sebab tak kira industri mana pun, satu yang perlu, yang betul-betul kita ada adalah minat. Biasanya kalau kita minat, walaupun kita tak tahu satu benda tu, kita tak boleh nak buat, tapi disebabkan minat kita akan nak belajar. Contoh, mungkin kita tak minat pun nak berinteraksi dengan klien ataupun nak dengar orang kata pandangan klien ke apa, tapi kita belajar untuk diri kita mendengar, kita belajar untuk bagaimana kita nak mengawal keadaan tersebut. Okay, seterusnya, apakah perkara yang Encik dapati sangat memberikan pulangan dalam kerjaya ni selain gaji, kemudahan, perjalanan dan sebagainya? Okay,
macam saya kata adalah satu, bila saya kerja dalam bidang ini, satu kepuasan bagi saya. Sebab gaji adalah bukan segala-galanya. Kalau gaji tinggi pun, kalau hati sakit pun tak ada guna. So satu adalah kepuasan. Kepuasan maksudnya kalau kita handle trip tu sukses, kita say okay, seronok, kita seronok. Kata ada masalah macam mana pun, tapi bila problem tu kita boleh selesaikan dengan senang ataupun dengan smooth, itu pun satu kepuasan. Bagi saya adalah satu kepuasan. Itu saja. Okay, saya teruskan lagi ya. Baik, silakan. Dia soalan ni dalam bab untuk pasal persediaan encik lah. Okay. Okay, apakah kelulusan ijazah atau lesen atau sebagainya yang diperlukan untuk menceburkan diri dalam bidang kerjaya atau bidang ni? Okay. Pertama, dalam industri pelancongan, kebiasaannya adalah yang mengendalikan ataupun yang orang kata frontliner di kawasan di dalam travel agent adalah mereka yang kebanyakan telah mengikuti sijil ataupun diploma ataupun ijazah dalam bidang perhotelan ataupun tourism. Itu yang basic lah. Tapi ramai juga termasuk saya, dan saya bukanlah lepasan dari bidang tersebut. Saya first macam saya kata, saya bermula dari bawah. Tapi dari skop industri ini, itulah yang diperlukan. Kebanyakannya mereka yang dah belajar dalam bidang tourism. So siapa yang belajar dalam bidang tourism lebih mudah. Lebih mudah, betul. Menalami lah. Lebih mudah. Okay, selain itu soalannya, apakah persediaan encik sendiri ketika mula-mula untuk menceburi bidang? Persediaan awal saya adalah saya memang dah orang kata dah buat target sekian nak berapa tu. Macam saya lebih kurang dah daripada 2012, sekarang lebih kurang dekat 8 tahun kot. 8 tahun saya dalam tempoh 5 tahun aku nak apa. So saya dah susun yang saya buat, yang cerita apa yang saya buat adalah saya target sekurang-kurangnya aku nak apa. So daripada jawapan tersebut adalah persediaan saya, satu adalah mental, kedua orang kata, dari segi orang kata knowledge lah, knowledge dalam bidang yang kita nak cebur tu, apa yang kita perlu tahu. Bukan sebenarnya kita dah pandai berjalan, kita boleh check in dekat airport dah boleh handle. Tak, semestinya kita ada benda yang kita belajar, yang kena sentiasa belajar. Sampai sekarang saya masih belajar. Sekarang saya pergi kepada part soalan gaya hidup dalam bidang ni. Okay. Apakah tuntutan kejayaan encik ketika encik berada di hujung minggu atau bercuti? So maknanya soalan ni, hujung minggu tu apa dalam bidang ni, apa kita perlu buat? Okay. First saya nak tegaskan, biasanya dalam bidang perkhidmatan ni kami istilahnya dalam istilah macam tak ada rehat lah. Boleh jadi hujung minggu tu kami bekerja, boleh jadi weekday kami bercuti. Tapi dalam macam mana pun bekerja tetap bekerja. Tapi macam mana kami menyusun jadual adalah fleksibel dengan time tersebut. Dan balik pada soalan, kalau hujung minggu, jika tidak ada, kebiasaannya weekend lah yang kita nak jumpa dengan klien ataupun ada urusan event dan sebagainya. Tapi bukanlah setiap minggu. Ada juga waktu lain yang rehat di rumah atau dengan keluarga. Lebihnya kepada adalah interaksi dengan orang. Kalau di Malaysia, kalau di luar, itu kerja lain lah maksudnya. Okey, selain itu, sejauh manakah kelonggaran atau keluasan dari segi tata cara pemakaian, waktu pekerjaan, jadual percutian dan sebagainya? Okey, untuk di company kami, di Syahmi, kami lebih fleksibel. Sebab masing-masing memahami tugasan yang masing-masing dan masing-masing memahami prioriti kerja yang diperlukan. Boleh jadi weekend ataupun cuti panjang ataupun ada cuti umum yang memerlukan mereka bekerja, sama ada di office ataupun di lapangan. Di lapangan mungkin boleh jadi di pusat event, hotel ataupun di airport. Jadi tak sebenarnya kita tak terlampau rigid dalam dari segi penjadualan bekerja ataupun bagaimana kita nak menyusun balik.
fleksibel. Okey, selain itu, sekiranya Encik ingin mengambil seseorang individu untuk bekerja, faktor yang manakah paling penting dan kenapa? Tak kerja kan? Ha. Tak kerja sendiri. Okey, boleh. Kalau Rezeki insyaAllah. Ha. Pertama, saya tidak melihat, saya dari segi umumnya, saya tidak melihat sangat sijil yang dibawa. Boleh jadi dia ada master, ada PhD, boleh jadi, dan dalam bidang yang berkaitan, boleh jadi. Tapi itu adalah perkara yang di belakang saya. Sebab saya adalah mencari orang yang ada passion dalam bidang ini. Asal kita adalah bidang servis. Kalau kita ada PhD pun tapi kita tak ada passion, hanya sekadar buat kerja nak gaji, itu bukan saya lah. So saya cari yang passion, dan seterusnya dia adalah orang yang sanggup belajar daripada awal sehingga kita, maksudnya setiap hari ada benda yang kita boleh ajar dan kita akan share, dan seterusnya dia sendiri, tuan punya badan tu sendiri ada maksudlah betul ke dia nak bersama dalam perkhidmatan ini. Maknanya Encik pada masa yang sama Encik menilai keadaan orang Betul. tu sama ada dia bersedia tak bersedia untuk Betul. dalam bidang ni. Ya, betul.